Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adia Tunisia, mewakili tim produksi 99 bersama saya rakan sepenampai iaitu Nur Syafia Syahira dan Nurul Anis. Kami ingin melaporkan tentang isu penyalahan guna dada yang kini di tahap mengembangkan. Apa yang dimaksudkan dengan dada? Dada ialah apa jua bahan kimia maupun secara asli atau tiruan. Apabila dimasukkan ke dalam tubuh badan seseorang secara dihidu, disuntik dan diisap, boleh mengubah fungsi badan seseorang dari segi fizikal dan mental. Dalam bidang perubatan, dada juga digunakan untuk merawat penyakit seperti sakit kepala dan sebagai ubat tahan sakit. Ubat-ubatan atau bahan seperti ganja, heroin, marijuana dan cabut boleh mengakibatkan seseorang itu jadi penagih. Tetapi kini dada disalahgunakan oleh masyarakat dengan mengambil secara berlebihan. Oleh sebab itu, mereka ketagihan dan mengambil secara berterusan. Penyalahgunaan dada. Penyalahgunaan dada adalah berlaku apabila seseorang itu menggunakan dada bukan atas tujuannya. Selain itu, penyalahgunaan dada apabila seseorang itu akan terus menggunakan dada walaupun menghadapi masalah semasa menggunakannya. Penggunaan dada merangkumi alkohol, tembakau, kokain ataupun dikenali sebagai marijuana, dada-dada perangsang dan inhalan, bahan yang menghayalkan pikiran kita. Perbezaan di antara dada dan penyalahgunaan dada adalah bahan atau ubat-ubatan yang digunakan dalam bidang perawatan atau perubatan. Manakala penyalahgunaan dada adalah masyarakat yang mengambil secara berlebihan sehingga mengakibatkan ketagihan. Jadi, apakah kesan penyalahgunaan dada? Kesan penyalahgunaan dada ini kita dapat lihat dalam 4 aspek yang utama, yaitu kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada negara. Yang pertama ialah kesan kepada diri sendiri. Apabila seseorang itu telah hayal akibat pengambilan dada secara berlebihan, seseorang itu tidak akan berpikir secara rasional. Apa-apa tindakan yang dia lakukan selepas pengambilan dada tersebut, dia tidak akan sedar, seperti merompak, mencuri, dan merobot. Terusnya, si penyalahgunaan dada atau lebih dikenali sebagai penagih dada akan mula hilang punca pendapatan. Apabila seseorang itu ketagih untuk menggunakan dada secara berlebihan, dia akan sanggup untuk menghabiskan uang simpanannya semata-mata untuk membeli barang tersebut. Hal ini mendorong dia untuk melakukan jenayah-jenayah seperti merompak dan mencuri kerana dia tiada sudah pendapat. Kesan yang kedua ialah kesan kepada keluarga. Si penagih dada akan mencemarkan imej keluarga dan menyebabkan masyarakat di sekeliling memandang rendah terhadap si penagih dada dan juga keluarga si penagih dada. Paling teruk, ada segelintir masyarakat yang meminggirkan keluarga si penagih dada tersebut. Penyalahgunaan dada akan menyebabkan runtuhnya sebuah institusi keluarga. Hal ini kerana keluarga si penagih dada akan menjadi porak-poranda. Kesannya akan membawa kepada anak-anak. Anak-anak akan kurang mendapatkan kasih sayang daripada ibu bapa dan mengakibatkan berlakunya perceraian antara suami dan istri. Kau nak kau bayarlah. Aku mana ada duit. Ni aku sedut, nanti aku datang bawa duit. Aku bagi kau Boleh lah.
Yang ketiga ialah pesan kepada masyarakat. Penyalahgunaan dada ini akan menyebabkan perselisihan paham antara kaum dan menyebabkan perpaduan di negara ini akan buntu. Yang terakhir ialah pesan kepada negara. Akibat daripada penyalahgunaan dada ini menyebabkan ekonomi negara akan terjejas. Hal ini kerana berlaku peningkatan pengangguran di dalam negara ini. Kes-kes jenayah di negara kita turut akan meningkat, seperti merompak, mencuri dan sebagainya. Amri Rahman, 32 tahun, sudah 8 tahun menetap di rumah pengasih. Dia mengaku sudah berjinak-jinak dengan arak dan dadah sejak di bangku sekolah tanpa pengetahuan keluarga. Sebenarnya saya gunakan dadah tu daripada umur 14 lagi lah, daripada form 2 kan. Tapi bukanlah dadah yang seperti mana yang heroin ke apa semua. Saya mulakan dengan alkohol pada umur saya 14. Lepas tu macam-macam berlaku lah masa tu kan, macam-macam kehilangan. Tapi tak sedar masa tu. Tak sedar, masuk lokap. Lepas tu keluar lokap. Masa tu keluarga masih lagi ambil tahu sebab kita budak-budak kan. Mak saya tak ada masa tu. Actually masa form 2 mak saya meninggal. And then saya tinggal dengan ayah saya, adik saya. So semua lelaki kan, 3 kat situ. Yang lain, adik-beradik lain semua dah bekerja lah kat luar. Lepas tu, masa tu ada satu kesempatan saya untuk sorok lah benda tu. Saya sorok. Lagipun ayah siang pergi kerja kan, tak ada kat rumah. Adik pun pergi sekolah, saya pun pergi sekolah. So saya tak ada orang lah yang dapat fokus pada saya, dapat tangkap saya masa tu kan. Saya curi macam tu lah. Walaupun sudah 9 tahun menjalani sesi pemulihan, Amri tetap bersemangat dan untuk tidak kembali terjerumus. Terima kasih kerana setia bersama kami. Seperti biasa, sebarang aduan ataupun laporan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi kami 999. Jaga keselamatan, jaga kesehatan. Elakkan berada di tempat awam agar tumpuan ramai sekiranya tiada berguna. Adiatul Bismillah mewakili tim penerbitan 99 mengucapkan Assalamualaikum. Ingat, jauhi dadah. Dadah membawa padah. Dekati saya membawa ke jannah. Kasih atas. Penyalahgunaan bab sangat berbahaya bila diambil. Antara bahan yang digunakan rokok, alkohol dan dadah. Tubuh badan kita terjejas, pembasiran ruang masalah sosial, jangkitan penyakit berbahaya seperti penyakit HIV. Cepat marah, hilang pertimbangan, bertindak agresif adalah kesannya. Akhlak runtuh, tidak berjaya, prestasi akan terjejas. Tidak merokok tapi terdedah, itu adalah perokok yang pasif. Kanser paru-paru, penyakit jantung, itu adalah kesannya perokok pasif. Mengamalkan gaya hidup sehat, hadiri seminar, ceramah, kempen, beri anda dan pilih kawan baik, itu cara mengelakkan diri. Cepat marah, hilang pertimbangan, bertindak agresif adalah kesannya. Akhlak runtuh, tidak berjaya, prestasi akan terjejas. Tidak merokok tapi terdedah, itu adalah perokok yang pasif. Kanser paru-paru,